Okey. Sekejap, 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 sekejap. Okey. Jadi dekat sini untuk yang beragama Islam. Kita akan bukakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Okey. Jadi masing-masing boleh dengar ke? Jelas ke suara cikgu? Jelas. Oi, seorang je jelas. Yang mana? Yang lain mana? Jelas ke? Jelas. Okey, okey. Jadi cikgu akan mula share skrin. Cikgu kalau boleh cikgu nak dapat ramai yang faham untuk kelas hari ni. Okey, masing-masing boleh tengok skrin cikgu share. Nampak tak skrin cikgu share? Ke belum tengah loading lagi? Nampak. Okey, nampak. Okey, dalam dekat sini bab 5 iaitu ungkapan algebra. Ungkapan algebra cikgu dah ada ajar separuh. Cikgu sambung kamu punya guru lepas. Okey, ungkapan algebra. Lepas tu untuk hari ini cikgu akan pergi kepada persamaan linear. Okey, cikgu akan pergi kepada persamaan linear. Kat sekolah dah belajar belum bab 6? Belum. Okey, belum lagi. Bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu tunjuk dekat kamu. Apa tu persamaan linear? Tapi kamu jangan relax. Nanti cikgu akan bagi macam ujian tau. Cikgu akan bagi macam ujian, kamu akan jawab, nanti cikgu akan keluarkan grade. Fokus cikgu adalah bagi kamu faham algebra. Form 1, siapa boleh faham algebra, insya-Allah senang je matematik dia. Okey. Jadi, kita pergi kepada persamaan linear. Sebelum cikgu pergi kepada persamaan linear, cikgu nak masuk sikit tentang dalam bab 5 sebab dia berkait. Dia berkait. Matematik ni dia berantai. Dia berantai. Kalau satu rantai longgar, depan dia akan longgar. Makin longgar, makin longgar, makin longgar. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada penerangan cikgu. Penerangan cikgu. Nampak tak whiteboard cikgu? Nampak. Okey. Okey. Bagus. Jadi dekat sini cikgu pergi dulu kepada kamu semua. Apa maksud algebra? Cikgu dah ada ajar minggu lepas punya kelas. Kalau orang tanya algebra tu apa, kita nak jawab apa? Huruf. Ya, pandai. Kita akan jawab dia huruf. Okey, pandai. Jadi dekat sini yang pertama-tama sekali cikgu nak pergi kepada ungkapan algebra. Dan ungkapan algebra iaitu dalam bab 5. Bab 5. Alamak, panjang pula dah. Kejap Okey, ungkapan algebra. Kita pergi kepada dalam bab 5. Dan cikgu nak pergi kepada persamaan linear. Yang bab 6 yang cikgu nak ajar ni. Kenapa cikgu tunjukkan dua-dua ni? Cikgu nak bagi kamu nampak apa persamaan dan perbezaan antara dua-dua ni. Ungkapan algebra tu apa? Ungkapan algebra tu adalah, ya betul. Ungkapan, kejap Ungkapan yang mempunyai huruf. Ataupun nama lain bagi huruf, dia terbalik je. Huruf algebra. Perkataan. Bukan perkataan. Algebra. Okey. Persamaan linear ni apa? Persamaan linear adalah persamaan yang ada huruf. Jadi dekat sini perbezaan dia sama je. Dekat sini dia maksud dia ungkapan. Dekat sini nama dia persamaan. Ini definisi dia. Definisi ni maksud. Definisi.
Okey. Lepas ni cikgu nak tunjukkan kepada contoh. Contohnya ungkapan ni, kamu kena tengok ungkapan ni. Okey, ungkapan 3A tambah 5A. 3A tambah 5A dapat berapa? Dapat Ya, dia akan dapat 8A. Ini jawapan akhir kalau ungkapan algebra. Ungkapan algebra, jawapan akhir dia ada huruf. Ingat cakap cikgu. Jawapan akhir ada huruf. Jawapan akhir ada huruf. Okey. Tetapi masing-masing boleh tengok persamaan linear. Persamaan linear. Tengok sini cikgu buat macam ni tau. 3A tambah 5A. Cikgu letak sama dengan 40. Jadi 3A tambah 5A kita dah buat tadi dekat sini. Kita dah buat tadi dekat sini dapat 8A. 8A sama dengan 40. 8A nombor dengan huruf bila duduk sebelah-sebelah dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi, siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak tahu. Darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Bahagi. Itu tak apa, nanti cikgu terangkan. Yang tu nanti cikgu terangkan. Okey, jadi dekat sini 40 bahagi dengan 8, kita akan dapat A sama dengan 5. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Masing-masing boleh tengok dekat sini. Kalau dekat ungkapan algebra, jawapan akhir dia ada huruf. Tetapi dekat persamaan linear, jawapan akhir dia adalah nilai huruf. Nilai huruf. Kalau dekat ungkapan algebra, kita dapat 8A je. Itu je jawapan akhir dia. Tetapi bila dekat persamaan linear, kita boleh dapat A itu sama dengan berapa. Itu adalah perbezaan ungkapan dengan algebra. Okeylah, kamu tak jelas lagi. Kamu tak jelas lagi. Tapi kat sini, cikgu nak terang tentang perbezaan dan persamaan dia. Persamaan ungkapan algebra dengan persamaan linear, dua-dua ada huruf. Dua-dua ada huruf. Persamaan linear pun ada huruf. Nampak ni ada huruf. Tapi dekat ungkapan algebra pun ada huruf. Sampai situ sahaja. Tapi cikgu bagi satu contoh. Ungkapan algebra, jawapan akhir dia ada huruf. Maksudnya 3A tambah 5A sama dengan 8A. Itu je. Jawapan dia adalah 8A. Tetapi bila kita pergi kepada persamaan, dekat sini jawapan akhir dia adalah nilai huruf tu. Jelas ke? Boleh faham ke? Okey, bagus. Okey, mungkin ada orang dia tak faham lagi. Dia tak faham lagi tentang persamaan linear. Okey. Jadi cikgu pergi pula kepada penjelasan persamaan linear. Masing-masing boleh tengok nama tajuk kita. Nama tajuk kita adalah tentang persamaan. Apa maksud sama tu? Apa yang dimaksudkan dengan sama? Contoh. Contoh. Cikgu tunjuk dekat sini. 3 tambah 5 sama dengan 2 tambah 6. Okey. Sekarang, tolong cikgu kira. 3 tambah 5 dapat berapa? 3 tambah 5 dapat berapa? 8. 2 tambah 6 dapat berapa? 8. Jadi kita tengok yang ini belah kiri, yang ini belah kanan. Nombor dia lain. Sini 3 dengan 5, sini 2 dengan 6. Tapi jawapan dia sama. Bila jawapan dekat kiri dengan jawapan dekat kanan adalah sama, baru kita panggil dia persamaan. Maksudnya kiri dengan kanan tu sama, baru kita panggil dia persamaan. Kalau cikgu ubah dia jadi macam ni, cikgu ubah dia 2 tambah 7 sama dengan
3 tambah 5. 2 tambah 7 kita dapat 9. 3 tambah 5 kita dapat 8. Bila kita nampak jawapan dekat sini, jawapan belah kiri adalah 9, belah kanan adalah 8, kita panggil dia bukan persamaan. Itu yang dimaksudkan dengan persamaan. Persamaan ni bila? Bila nilai di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Yang ni kamu kena salin. Sambil-sambil tu salin. Okey. Kalau tak sempat salin kan, kalau macam tak sempat salin, kamu nak ada student cikgu dia cakap, cikgu saya tak sempat lah cikgu salin banyak sangat. Macam mana nak buat? Okey, tunggu je cikgu terang sampai habis. Habis je cikgu terang, kamu tekan button screenshot. Screenshot ada dekat laptop tu. Ataupun dekat phone pun ada screenshot. Kamu tekan button screenshot. Nanti habis kelas, semua yang screenshot kamu salin balik dalam buku. Okey. Jadi dekat sini cikgu terang maksud persamaan tu. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Apa ada yang tak faham lagi tentang persamaan? Tak. Okey, kalau ada bagi je tahu cikgu Okey. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada contoh yang tadi. Bila cikgu cakap dia persamaan, nampak ni? Bila cikgu ada persamaan, maksudnya yang belah kiri ni sama dengan yang belah kanan. Bila kita tahu jawapan dia, jadi barulah kita boleh cari A dia. Okey. Cikgu tunjuk satu contoh mudah. Okey. Yang ni sambil-sambil salin sambil-sambil salin. Kalau kamu tak nak salin, buat macam cikgu cakap tadi. Okey, tengok Cikgu nak terang kepada kamu ni apa maksud persamaan tu. Okey. Dan kenapa boleh diselesaikan. Okey, tengok kat sini. Ali dengan Ahmad dia jawab matematik. Dia jawab ujian matematik. Ali dan Ahmad. Tengok kat sini. Ali dan Ahmad jawab ujian matematik. Ambil ujian matematik. Ali dapat 60 markah. Dan Ahmad, dia tak bagi tahu Ahmad berapa. Dia tak bagi tahu Ahmad tu berapa markah dia. Ali ni markah dia adalah 60/100. Tapi Ahmad soalan tak tahu berapa markah Ahmad. Jadi bila kita tak tahu, kita jadikan dia sebagai pemala. Pemala tu apa? Pemala tu huruf. Huruf tu apa? Huruf tu algebra. Okey, tak apa. Jadi cikgu letak Ali 60, Ahmad X. Tapi bila soalan bagi tahu jumlah markah. Jumlah markah tengok sini Jumlah markah Ali dan Ahmad, tengok ni. Ahmad ialah 150 markah. Rasa-rasa kita boleh cari tak Ahmad punya markah berapa? Boleh. Afika, boleh ke Afika? Boleh ke? Boleh. Tengok ni. Mula-mula cikgu cakap apa? Jumlah markah Ali dengan Ahmad. Jumlah markah Ali dan Ahmad. Ali markah dia 60. Cikgu buat 60. Bila cikgu cakap jumlah, kita kena tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Tambah. Yes, kita kena cakap dia tambah. Ni markah Ali. Tolak. Okey, betul-betul. Okey, ini markah Ali. Markah Ahmad, apa markah Ahmad? 90. Tak tahu. Markah Ahmad kita tak tahu. Soalan tak bagi tahu. Jadi dekat sini kita gantikan dia dengan X. Jadi markah Ahmad adalah X.
Ini adalah ungkapan. Ungkapan dekat sini adalah tentang jumlah markah. Jumlah markah. Dia bacaan. Ini jumlah markah. Ini yang cikgu tunjuk 60 tambah dengan X adalah ungkapan. Tapi dekat sini, bila cikgu bagi tahu, soalan bagi tahu jumlah markah dia berapa, 150, cikgu letak dia sama dengan 150. Kalau kamu ambil 60 tambah dengan X, ni adalah ungkapan. Tetapi bila 60 tambah dengan X sama dengan 150, ini adalah persamaan. Dekat sini cikgu nak kamu bezakan. Ungkapan tu yang mana? Ungkapan ni 60 tambah X. Bila cikgu tambah sama dengan 150, jadi 60 tambah X sama dengan 150. Kita namakan dia persamaan. Jelas ke? Jelas. Okey, kalau kurang jelas tak apa. Okey, bagus. Kalau siapa-siapa yang kurang jelas, tak apa, cikgu akan tunjukkan. Rasa-rasa bila kita dah dapat persamaan dia, boleh tak cari markah Ahmad? Boleh tak cari markah Ahmad? 60 tambah markah Ahmad sama dengan 150. Boleh tak cari markah Ahmad? Boleh kot. Okey. Tengok ni. 60 tambah dengan X sama dengan 150. 60 ni pindah ke sana. 60 ni tambah. Tambah pindah ke sebelah jadi? Tolak. Ya, tolak. Terkejut cikgu. Kenapa semua diam ni? 60 pindah ke sebelah dia jadi tolak. 150 tolak dengan 60. Dapat berapa? 90. 90. 90. 90. X tu apa X tu? X ni apa? X ni adalah markah Ahmad. Jadi dekat sini kita dah boleh tahu markah Ahmad berapa. Markah Ahmad ialah 90%. Okey. Tak apa. Kalau kamu pening, kita nanti cikgu ajar slow-slow. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh. Cumanya, kenapa cikgu tunjuk ahli dengan Ahmad ni? Cikgu nak kamu bezakan. Bila cikgu letak 60 tambah dengan X, ini nama dia ungkapan. 60 tambah dengan X sama dengan 150. Maksudnya, ada nilai kiri, ada nilai kanan. Cikgu panggil dia persamaan. Fahamkan yang tu dulu. Okey, jelas ke tentang ungkapan dan persamaan? Jelas. Okey, okey, jap cikgu ni alih. Cikgu nak bagi kamu screenshot. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan, tanya je jangan malu-malu. Okey, untuk siapa-siapa yang tak sempat salin, sila screenshot. Dah screenshot ke belum? Dah. Okey. Dah. Okey. Yang ahli dengan Ahmad ni kalau kamu tak faham, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan contoh. Sekarang kita pergi kepada persamaan linear. Okey. Cikgu pergi kepada page yang seterusnya. Cikgu tunjuk dekat kamu. Cikgu tunjuk dekat kamu. 3 tambah 10 sama dengan 7 tambah 5. Ini dikira persamaan ke tak? Afiqah, macam mana kita nak tahu dia persamaan? Jawapan dia sama. Tapi ini Jawapan dia sama. 3 tambah 10 dapat berapa? 13. 13. 7 12. tambah 5 dapat berapa? 12. 12. Jadi ini persamaan ke tak? Tak. Ya. Dia adalah bukan persamaan. Okey, contoh cikgu buat 7 tambah 3 sama dengan 5 tambah 5. Okey. Soalan cikgu untuk semua orang yang dalam ni. Ini dikira persamaan ke tak ini? Samaan.
Okey. 7 Sama. tambah 3 dapat berapa 7 tambah 3? 10. 10. Sama dengan 5 tambah 5 dapat berapa? 10. 10. Jadi, bila kiri dengan kanan sama, dia dikira sebagai persamaan. Ini cara nak tentukan dia persamaan ataupun bukan persamaan. Jadi, kiri kanan. Ada orang tak faham lagi macam mana cikgu tentukan kiri kanan. Yang ni, cikgu tengok persamaan ni. Yang belah kiri persamaan ni, cikgu cakaplah dia bahagian kiri. Yang belah kanan persamaan ni, dia bahagian kanan persamaan. Macam tu cikgu tentukan mana kiri, mana kanan. Jadi kamu kena ingat. Kita tengok nama tajuk kita. Tajuk kita adalah tentang persamaan linear. Bila cikgu cakap persamaan, maksudnya kiri dan kanan sentiasa sama. Boleh faham ke yang tu? Boleh. Okey, bagus. Lepas tu kita nak pergi pula kepada linear. Cikgu dah terang dah maksud persamaan ni. Cikgu dah terang dah maksud persamaan. Lepas tu cikgu pergi kepada linear. Masing-masing boleh tengok kat sini. Masing-masing boleh tengok kat sini. Cikgu pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan linear. Linear, cikgu bagi nota. Nota dia senang je. Linear adalah apabila huruf algebra dalam keadaan huruf je. Huruf je. Macam mana? Kenapa cikgu cakap macam tu? Contoh, kalau dia cakap A je dia mention. Bila dia bukan linear? Bila A ni dia jadi A kuasa 2, A kuasa 3, A kuasa 4 dan seterusnya. Bila dekat A tu ada kuasa, mana kuasa ni? Yang nombor kecil dekat atas ni. Nombor kecil dekat atas ni. Nombor kecil dekat atas ni. Bila yang A tu ada kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4, yang ini kita panggil dia dah bukan persamaan linear. Contoh, cikgu tunjuk contoh. 3A tambah 5 sama dengan 10. Yang pertama sekali kita tengok dekat huruf. Dekat huruf A ada kuasa tak? Tak ada. Jadi, bila dia tak ada kuasa, kita panggil dia persamaan linear. Sekarang cikgu ubah soalan. 3A kuasa 2 tambah 5 sama dengan 10. Bila cikgu buat 3A kuasa 2. Dia ada kuasa pula. Jadi dekat sini, dekat A tu dia ada kuasa. Untuk persamaan linear dia tak nak kuasa. Jadi dekat sini, contoh nombor 2, dia jadi apa? Dia jadi bukan persamaan linear. Jelas? Jelas. Jadi macam mana nak tahu dia persamaan linear? Bila huruf dia adalah dalam keadaan dia tulis huruf je. Algebra tu dia tulis huruf je. Dia tak tulis pun kuasa. Kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, kuasa lain-lain. Dia tak tulis pun. Dia tak mention pun tentang kuasa tu. Kalau dia mention tentang kuasa, dia dikira sebagai bukan persamaan linear. Okey. Ini tadi cikgu ajar definisi persamaan. Yang kedua, cikgu ajar definisi linear. Okey. Sekarang cikgu tunjuk contoh dekat kamu. Kita pergi kepada contoh. 3A lagi. Tak naklah. Cikgu buat 5X kuasa 2 tambah 5 sama dengan 2. Yang ni contoh cikgu tunjuk ni persamaan linear ke tak? Bukan. Kenapa bukan? Sebab dia ada kuasa. Ya, betul. Sebab dia ada kuasa. Bila ada kuasa, dia dikira sebagai bukan persamaan linear. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang lain. 3X kuasa 2 tambah. Tak naklah 3 lagi. Cikgu buat macam ni.
5x per 2 tambah 3 sama dengan 10. Ini dikira persamaan linear ke tak? Sama. Ha? Sama. Ya, persamaan linear. Kenapa dia persamaan linear? Tak ada kuasa. Ya, sebab dia tak ada kuasa. Itu je linear dia. Okey, faham ke? Faham. Okey, persamaan cikgu dah terang, linear cikgu dah terang. Sekarang last, cikgu nak terang pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey, tengok kepada persamaan yang pertama. 3A tambah 2 sama dengan 5. Ada berapa huruf dekat persamaan pertama ni? 2. Salah. Oh. 1 je. Satu. 3A. Jadi bila dia ada 1 je huruf, kita panggil dia satu pemboleh ubah. Okey. Sekarang tengok kepada contoh nombor 2. 3A tambah 2B sama dengan 5. Okey, sekarang contoh nombor 2. Dia ada berapa huruf? 2. 2. Huruf A dan huruf B. Bila dia ada 2 huruf, kita panggil dia 2 pemboleh ubah. Jelas ke? Jelas. Okey, tengok kepada contoh 3. 3A tambah 2A sama dengan 10. Okey, ada berapa pemboleh ubah dia? 2. Wah. Okey, tengok dekat sini. 3A dengan A. Bila huruf dia sama, dia dikira sebagai satu je huruf. A dengan A. Maksudnya dia cakap pasal A je. Jadi bila dia cakap pasal A sahaja, kita panggil dia satu pemboleh ubah. Salin nota ni. Okey. Jelas ke tentang pemboleh ubah? Jelas. Okey. Sekarang kita pergi kepada latihan. Tengok latihan yang ni cikgu dah terang. Kita tak buat latihan pula. Okey. Cikgu akan tunjukkan kepada kamu macam mana nak selesaikan. Okey, tengok dekat sini. Okey. Yang pertama, nombor 1. 7H tambah 2. Kita tengok nombor 1. 7H tambah 2. Dia ada persamaan tak? Dia ada tulis persamaan tak? Dia ada belah kanan dengan kiri tak? Tak ada. Tak ada. Jadi ada. bila dia tak ada belah kanan, kita tak boleh nak tengok kiri di mana, kanan di mana. Kita panggil dia ungkapan. Ungkapan. Kalau dia ada persamaan, kita cakap dia persamaan. Kalau dia tak ada persamaan, kita cakap dia ungkapan. Ungkapan apa? Okey, ungkapan apa kita tengok dia punya huruf. Huruf dia ada kuasa tak huruf dia? Tak ada. Jadi bila tak ada dia tulis huruf je, kita panggil dia ungkapan linear. Itu jawapan nombor 1. Salin. Nombor 2. X tambah 5 sama dengan 8. Bila dia cakap X tambah 5 sama dengan 8. Ada sama dengan. Bila ada sama dengan, kita cakap dia apa? Okey, bila dia ada sama dengan, dia ada simbol sama dengan, dia ada tak bahagian kiri dengan kanan? Ada. Ada. Bila dia ada, kita cakap dia persamaan. Boleh faham? Boleh. Okey. Persamaan apa? Persamaan untuk pengetahuan kamu semua ada banyak jenis. Kita ada persamaan kuadratik, kita ada persamaan kubik, kita ada persamaan radian. Lepas tu banyak lagi. Tapi sekarang untuk tingkatan 1 fokus kepada persamaan linear. Jadi, kita tengok huruf dia. Cara nak tengok persamaan ni, kita tengok huruf dia. Okey, kita fokus kepada X dia. X dia ada kuasa tak? Tak ada. Tak ada. Maksudnya dia tulis X tu sahaja. Dia tulis huruf tu je.
Dia tak ada mention kuasa 2 ke kuasa 3 ke. Jadi bila dia tak ada mention kuasa, kita panggil dia persamaan linear. Jelas? Jelas. Okey. Sekarang dekat contoh nombor 2, ada berapa huruf? 1. 1. Jadi dekat nombor 2, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Ni jawapan untuk nombor 2. Boleh jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang kita pergi kepada nombor 3. Nombor 3. Kalau kamu tak faham, cikgu tunjuk. Cikgu memang akan tunjuk semua. Okey, kita pergi kepada nombor 3. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Okey, bila dia ada sama dengan, kita panggil dia ungkapan ke persamaan? Ungkapan. Salah. Persamaan. Persamaan. Tengok ni. Dekat sini ada persamaan. Sama dengan. Ni simbol sama dengan. Bila ada simbol sama dengan, kita panggil dia persamaan. Tapi kalau dia tak ada simbol sama dengan, kita panggil dia ungkapan. Boleh faham ke? Boleh. Okey, jadi nombor 3 ni dikira ungkapan ke persamaan? Persamaan. Kenapa dia persamaan? Sebab dia ada sama dengan. Ya, betul. Dia ada sama dengan. Jadi dekat sini kita panggil dia persamaan. Okey. Persamaan apa? Kita tengok huruf dia. Huruf dia ada tulis kuasa tak? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada tulis kuasa, dia tulis huruf je. Maksudnya dia tak ada mention kuasa berapa. Jadi kita panggil dia persamaan linear. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey, persamaan linear. Nombor 3, terus kepada nombor 3. Kamu kena ingat, kalau kamu dah tulis persamaan linear, kamu kena bagi tahu pemeriksa tu di dalam berapa pemboleh ubah. Jadi nombor 3 ni ada berapa huruf dekat nombor 3? 1. Okey, 1. Bila ada 1 sahaja huruf, kita cakap dia persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tu cara nak jawab dia. Jelas ke? Jelas. Ada soalan? Siapa-siapa ada soalan nak tanya? Tanya je cikgu. Tak ada. Okey. Nombor 4. Kalau tak ada, kita pergi kepada nombor 4. K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Ini persamaan linear ke tak nombor 4 ni? Tak. Kenapa dia dikira bukan persamaan linear? Dia ada kuasa. Ya. Bila dia ada kuasa, terus je cakap dia bukan persamaan linear. Tu cara dia. Okey. Kita pergi kepada nombor 5 pula. Ni nombor 5. Okey. Nombor 5. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Mula-mula kita tengok dulu. Dia ungkapan ke persamaan nombor 5 ni? Persamaan. Kenapa kita cakap dia persamaan? Sebab sama dengan. Ya, betul. Sebab ada sama dengan. Jadi kita cakap dia persamaan. Kemudian, kita nak tahu dia linear ke tak? Kita tengok huruf. Dekat huruf dia ada kuasa tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada kuasa, kita cakap dia persamaan linear. Lepas kita cakap persamaan linear, kita tentukan pula ada berapa pemboleh ubah. Sekarang kita tengok kepada soalan nombor 5. Ada berapa huruf dekat nombor 5? 2. Ada 2. Jadi 3, 2 je. 2 je. Huruf yang pertama adalah huruf P. Huruf yang kedua adalah huruf Q. Jadi dekat sini kita cakap apa? Persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Ini jawapan untuk nombor 1 sampai nombor 5. Okey. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey. Bagus. Okey, kalau boleh faham, cuba selesaikan soalan di bawah. Buat je. Nanti cikgu akan tunjuk juga jawapan.
Ini soalan nombor 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu nak semua jawab soalan nombor 6, 7, 8, 9, 10. Dia ungkapan ke persamaan? Kalau dia persamaan, persamaan apa? Persamaan linear ke tak? Okey. Kalau dia persamaan linear, kamu kena bagi tahu juga cikgu. Dalam berapa pemboleh ubah? Okey, berdasarkan macam yang cikgu tunjuk dekat contoh 1 sampai 5, selesaikan soalan nombor 6, 7, 8, 9, 10. Dah siap send dekat WhatsApp cikgu biar cikgu check satu-satu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp tapi cikgu nak pergi tanda sekejap. Sekejap Okey, buat dulu. Okey, dapat buat tak? Ke tengah buat lagi? Aimah Haziq boleh buat tak tu nombor 6? Boleh. Okey. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp Kalau ada soalan, tanya je cikgu Okey, dah ada yang send. Sama linear dalam tengok. Sama linear dalam boleh ubah. Kapan?
Okey. Oh, ni. Nombor 6 sampai 8. Okey, bagus, bagus. Nice try. Nafis. Persamaan ini. Okey, cikgu ajar lagi. Okey. Okey. Habis masa. Okey, banyak dah jawab. Okey, bagus, bagus. Nice try. And nice try. Okey. Jadi masing-masing tengok kat cikgu. Okey, kita kenapa cikgu ajar benda ni? Mula-mula kita kena kenal dulu. Kita kena kenal dulu. Sebab apa? Sebab bila kita dah kenal, baru kita tahu apa yang kita kira. Tu yang paling penting. Ada orang dia tengok soalan. Tapi bila dia tengok soalan, dia terus pegang kalkulator. Tapi dia stuck kat situ sebab apa? Sebab dia tak tahu dia nak kira apa. Sebab tu cikgu ajar dulu. Cikgu ajar kenal. Cara nak kenal dulu. Okey. Tengok kat depan. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey. Ya. Baik. Cikgu tunjuk nombor 6. Cikgu tunjuk nombor 6. Masing-masing boleh tengok. Nombor 6. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Mula-mula kita tengok dekat setiap huruf. Ada kuasa tak dekat X dengan Y tu? Tak ada. Ya. Tak ada. Jadi bila tak ada, kita panggil dia persamaan linear. Persamaan linear. Kemudian, dalam berapa pemboleh ubah? Kita tengok dekat nombor 6 tu. Ada berapa huruf yang terlibat? 2. 2. X untuk 1 huruf, Y untuk 2 huruf. X sebagai huruf pertama, Y sebagai huruf kedua. Jadi dekat nombor 6, jawapan dia adalah persamaan linear dalam apa? Dalam 2 pemboleh ubah. Tu jawapan untuk nombor 6. Okey, dekat nombor 6 ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Okey. Okey, bagus. Kita pergi kepada nombor 7 pula. 3N tambah 1 sama dengan 6N. Jadi dekat sini. Kita tengok dekat sini. Dekat N tu, dekat huruf N tu, dia ada kuasa tak? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada kuasa, kita panggil dia persamaan linear. Kemudian, dalam berapa pemboleh ubah? Okey, dekat soalan nombor 7, ada berapa huruf yang terlibat? 2. Salah. 1. 1. Kenapa? Sebab dekat sini huruf N. Dekat sini pun huruf N. Jadi kita cakap dia satu sahaja huruf yang terlibat. Jadi dekat nombor 7 jawapan dia apa? Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Bagus. Nombor 8. Nombor 8 pula. Okey, sebelum cikgu teruskan nombor 8. Nombor 7 ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Ada. Okey, mantap. Kalau ada soalan terus tanya je cikgu. Cikgu tak makan orang pun. Okey. 5A kuasa 3 tolak dengan 4. Dekat sini awal-awal. Awal-awal dia cakap apa tahu? Persamaan ke ungkapan nombor 8 ni? Ungkapan. Ungkapan. Betul. Ungkapan. Jadi dekat sini bukan persamaan. Dah terus boleh pangkah. Kalau cikgu tambah ni. Ni contoh cikgu tambah. 5A kuasa 3 tolak 4 sama dengan 2. Okey. Cikgu tambah sama dengan. Ini dikira sebagai persamaan tak? Warna biru ni. Tak. Kenapa tak? Sebab ada kuasa. Sebab
Betul. Okey. Jadi dekat sini 5A kuasa 3 tolak 4 sama dengan 2, ya. Kita cakap dia adalah persamaan. Eh? Kalau dekat sini cikgu tak tulis dia sama dengan berapa, cikgu cakap dia ungkapan. Tapi 5A kuasa 3 tolak 4 sama dengan 2 ni kita tahu dia memang persamaan. Dia memang dalam keadaan persamaan. Sebab apa? Sebab dia ada sama dengan. Dia ada sama dengan. Jadi dia dikira sebagai persamaan. Tapi dia dikira sebagai bukan persamaan linear. Kenapa kita cakap dia bukan linear? Sebab dekat A ada kuasa 3. Tu cara dia. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Kita tengok kepada nombor 9 pula. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Okey, tengok dekat sini. Okey, ni persamaan ke ungkapan nombor 9 tu? Persamaan. Persamaan. Okey, persamaan. Kenapa persamaan? Tak ada kuasa. Sebab dia ada simbol sama dengan. Bila dia ada simbol sama dengan, dia ada belah kiri dengan dia ada belah kanan. Jadi itu persamaan. Okey, itu yang pertama kita cek. Cara nak cek persamaan ke ungkapan, kita tengok dia simbol sama dengan. Okey, habis. Kemudian, kita tengok dekat huruf H dengan K. Dekat huruf H dengan K ada kuasa tak? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, kita panggil dia linear. Jadi persamaan linear. Dalam berapa pemboleh ubah? Ada berapa huruf dekat soalan nombor 9? 2. Ya, ada 2 huruf. H huruf pertama, K huruf kedua. Jawapan nombor 9 adalah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Jelas ke untuk nombor 9? Jelas. Okey, nombor 10. X tambah 2X. Persamaan ke ungkapan? Ungkapan. Ya, dia adalah dalam keadaan ungkapan. Ini jawapan nombor 6, 7, 8, 9, 10. Tu cara jawab dia. Okey. Cikgu kurang lagi, Cikgu nak cuba lagi kamu jawab tentang persamaan linear. Kita nak kena kenal dulu. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok dekat soalan nombor 1. Boleh tengok dekat soalan nombor 1. Latih diri 6.1A. Cuba selesaikan soalan dekat depan. Okey. Tentukan dia persamaan linear ke tak. Kalau dia persamaan linear, dia dalam berapa pemboleh ubah. Tu sahaja. Cuba buat. Okey, kalau dah siap, San je tahu kat cikgu. Okey, cuba je buat. Kita yang paling penting, kita kena cuba buat. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp.
Boleh buat tu. Ada tak nak tanya soalan kat cikgu? Kita tengah buat lagi. Tak ada. Okay, cikgu bagi lagi 2 minit tau. Cikgu bosan pula diam lama-lama. Tapi cikgu nak kamu jawab. Aduh. Okey. Buat lu. Okey, betul. Ya, pandai. Bagus. Siapa nama ni? Anik. Bagus Anik. Bagus. Okey. Okey, betul. Okey, Afikah Maisarah. Betul juga. Bagus. Siapa nama ni? Aiman. Zoro. Sama linear dalam 1 pun boleh ubah. 1 pun boleh ubah. 2 pun boleh ubah. Okey tu. Okey, bagus. Betul. Bagus Aiman. Okey. Cikgu check lagi ya. Siapa-siapa nak check. Buat. Cikgu nak check. Okey. Ramai dah hantar ni. Bagus. Okey. Betul. Okey. Bagus Nafis. Good job Nafis. Okey. Betul. Emir. Betul. Bagus. Siapa nama ni? Soldier. Siapa soldier ni? Ramu. Betul. Ya, betul. Bagus. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit last. Mikael. Persamaan linear. Betul. Bagus Mikael. Ni. Oh, ni namanya Anik juga. Ada 2 Anik. Bagus. Ya, betul. Bagus. Anik nombor 2. Ya, betul. Okey, habis masa. Jadi, cikgu akan buat dekat depan. Okey, masing-masing boleh tengok cara cikgu nak selesaikan. Okey. Kamu kena fokus tau. Lepas. Okey, jadi A. Mula-mula, kita tengok A. A ni M tambah 5 sama dengan 12. Dia dikira sebagai persamaan. Kenapa? Sebab dia ada sama dengan. Jadi dekat sini, kita panggil dia persamaan. Adakah dia persamaan linear ataupun bukan? Kita tengok huruf dia. M. M ni ada kuasa tak? Tak ada. Bila tak ada kuasa, kita panggil dia persamaan linear. Okey, persamaan linear. Dalam berapa pun boleh ubah? Dalam, ada berapa huruf dekat soalan A? 1. Ya, 1. 1 pun boleh ubah. Tu cara nak jawab. Pun boleh ubah. Okey, B. Kita pergi kepada soalan B. 3
Pi tolak 2 sama dengan negatif 7. Okey, cara yang betul sebenar-benarnya untuk jawab soalan B adalah kamu kena buka kurungan. Kurungan maksudnya apa? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Darab. Darab. Betul. Jadi 3 darab dengan P kita dapat 3P. 3 darab negatif 2 kita dapat negatif 6. Sama dengan negatif 7. Tengok ni. Dekat sini baru kita cek dia persamaan linear ke tak. Sebab apa? Sebab ada kes. Ada kes. 3P. P tolak 2. Sama dengan negatif 7. Okey, kamu tengok kat sini. Darab kan cikgu dah ajar minggu lepas. Nanti kamu tengok balik. Okey. Kalau kita tengok berdasarkan daripada sini sahaja, kita nampak dia persamaan linear sebab apa? Sebab P tu tak ada kuasa. Tapi kamu kena ingat bila 3P darab P. P darab P. Dia akan jadi 3P kuasa 2. 3P darab negatif 2. Negatif 6P. Sama dengan negatif 7. Jadi kamu kena ingat. Kalau ada kurungan, buka dulu. Jadi kita nampak P ni ada kuasa. Jadi dia dikira sebagai bukan persamaan linear. Kita berbalik kepada soalan yang warna hitam. Soalan warna hitam. 3P tolak 6 sama dengan negatif 7. Dia dikira sebagai persamaan linear sebab apa? Sebab P tu tak ada kuasa. Dan dalam satu pembalik ubah. Kenapa cikgu cakap dia dalam satu pembalik ubah? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Sebab Dia ada Huruf. satu. Ya, sebab dia ada satu sahaja huruf. Bagus. C. Kita pergi kepada soalan C. 9X tambah 8Y sama dengan 10. 9X tambah 8Y sama dengan 10. Jadi, dekat sini dikira sebagai persamaan linear ke tak? Samaan. Samaan. Dia dikira sebagai persamaan linear. X dengan Y, dia tak ada kuasa. Jadi, dia dikira sebagai persamaan linear. Dalam berapa pembalik ubah? 2. Ya, kenapa 2? Sebab ada 2 huruf saingan. Ya, sebab dia ada huruf. Dia ada 2 huruf. Jadi, huruf yang pertama adalah huruf X. Huruf yang kedua adalah huruf Y. Kena ingat tu betul-betul. Habis. D. D. Kita pergi kepada D. K kuasa 3. K kuasa 2. Tolak 5K sama dengan 4. Ini dikira sebagai persamaan. D ni dikira sebagai persamaan. Dia bukan ungkapan. Kenapa cikgu cakap D ni persamaan? Sebab dia ada sama dengan. Iya, sebab dia ada sama dengan dekat sini. Apa-apa yang ada sama dengan, kita cakap dia persamaan. Sekarang ni persoalan dia, adakah soalan D ni persamaan linear? Tak. Kenapa dia tak? Sebab dia ada kuasa. Ya, sebab dia ada kuasa. Jadi dikira sebagai bukan persamaan linear. Inilah jawapan-jawapan yang kamu kena tengok macam mana nak selesaikan. Kenal dulu. Kenal dulu. Okey, habis dah. Okey, lepas ni kamu kena fokus sikit. Sebab cikgu nak masuk susah sikit. Ini dikira sederhana lagi. Lepas ni susah. Susah sebab dia kebat. Kebat. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada lesson kita seterusnya. Tengok, kita ada 1 jam lagi. Habis dah 1 jam. 1 jam yang tadi, yang lepas kita belajar cara nak kenal dia ungkapan ke persamaan. Ungkapan, cikgu dah tunjuk apa definisi dia. Persamaan, cikgu dah tunjuk apa definisi dia. Itu pertama kita dah belajar. Yang kedua, kita belajar apa? Kita belajar cara nak menentukan persamaan linear. Dan yang ketiga, apa yang kita belajar? Cara nak mengira berapa nilai pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa? Huruf tu. Huruf tu apa? Huruf tu lah algebra. Okey. Habis. Habis. Jadi dekat sini. Okey, jadi dekat sini kita akan pergi kepada cara
untuk menyelesaikan soalan-soalan berikutnya. Masing-masing boleh tengok kat depan. Sekejap. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Tengok ni. Cikgu nak ajar satu benda. Yang ni kamu kena salin nota. Kenapa kita belajar persamaan linear? Sebab dalam persamaan linear, kita boleh dapatkan nilai huruf tu. Okey. Contoh, 3A tambah 2 sama dengan 10. Ini persamaan linear tau. 3A tambah 2 sama dengan 10 dia dikira sebagai persamaan linear. Jadi, dia ada berapa pemboleh ubah? Ada satu sahaja pemboleh ubah. Bila dia ada satu sahaja pemboleh ubah, kamu hanya memerlukan satu persamaan sahaja untuk mencari nilai A. Ingat. Kemudian, ni yang pertama. Yang kedua, 3A tambah 2B. Kamu jangan pening pula. 3A tambah 2 sama dengan 10A ni. Ni cikgu buat. Ni cikgu nak nampak contoh. Yang kalau dia ada satu sahaja pemboleh ubah, kamu hanya perlukan satu sahaja persamaan untuk mendapatkan nilai pemboleh ubah A. Kalau nombor 2, 3A tambah 2B sama dengan 5. Bila dia ada dua pemboleh ubah, A dan B, bermakna kamu tak cukup satu sahaja persamaan. Kamu kena cari lagi dua persamaan. Lagi satu persamaan. Sebab apa? Sebab untuk menyelesaikan dua pemboleh ubah. Mana dua pemboleh ubah? A adalah pemboleh ubah pertama. B adalah pemboleh ubah kedua. Untuk menyelesaikan, mencari nilai A dan mencari nilai B, kamu memerlukan dua persamaan. Sebab tu kita belajar berapa pemboleh ubah. Nombor 3, last. 3A tambah 2B tambah 2C sama dengan 5. Ada berapa pemboleh ubah? Okey, kita tengok kepada soalan nombor 3. Ada berapa pemboleh ubah dia? 3. 3. Macam mana dapat 3? Sebab ada 3 huruf. Ya, sebab ada 3 huruf. Bila ada 3 huruf, kamu nak dapatkan nilai A, nak dapatkan nilai B, nak dapatkan nilai C, kamu kena ada 3 persamaan. Yang ni cikgu buat je tau. A tambah B tambah C sama dengan 10. 3 persamaan. Ingat, kalau kamu nak cari nilai A, B, C, kat mana dia ada 3 jenis persamaan, kamu nilai A apa, B apa, C apa, kamu memerlukan 3 persamaan. Sebab apa? Sebab kenapa dia memerlukan 3 persamaan? Sebab dia ada 3 pemboleh ubah. 1 pemboleh ubah A, B kedua, C ketiga. Ada 3 pemboleh ubah, jadi dia memerlukan 3 jenis persamaan untuk menyelesaikan nilai A, B, C. Faham ke yang cikgu terang kat depan ni? Faham. Ya, okey. Macam apa? Yang lain macam mana? Jelas ke penjelasan cikgu? Jelas. Okey. Tapi kamu jangan risau. Dalam matematik tingkatan 1 kita belajar nombor 1. Dan lepas ni kita belajar nombor 2. Nombor 3 ni belajar kat mana? Nombor 3 ni belajar dekat AdMath. Pernah dengar ke apa tu AdMath? Pernah. AdMath tu matematik tambahan dekat tingkatan 4. Jalan kerja nombor 3 ni panjang lah. Tapi sebab tu cikgu cakap asas untuk matematik sebenarnya dekat tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Siapa boleh kuasai semua bab dekat tingkatan 1 dengan tingkatan 2, jujur cikgu cakap tingkatan 3 dia boleh terus ambil AdMath. Sebab dekat tingkatan 1 dengan tingkatan 2 banyak sangat algebra. Okey, habis. Jadi malam ni
kita nak fokus kepada cara mengeluarkan persamaan dan mencari nilai pemalar. Cikgu ulang lagi sekali. Sejam yang terakhir ni, cikgu nak fokus kepada cara mengeluarkan persamaan dan cara mencari nilai pemalar. Okey, salin tu. Salin tu. Ingat, maksudnya habis kelas kamu dah boleh tahu dua benda. Yang pertama, cara nak keluarkan persamaan. Yang kedua, cara nak dapatkan nilai pemalar. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Okey, tengok. Kita buat dulu Okey, kita belajar dua benda tu je dulu. Tak payah nak laju-laju. Okey. Sekarang ni apa yang cikgu nak ajar? Apa yang cikgu nak ajar adalah cara mengeluarkan persamaan linear. Cara mengeluarkan persamaan linear. Yang pertama, tips yang pertama adalah tentukan nilai pemalar. Tentukan nilai pemalar. Macam mana kita nak tentukan? Macam mana kita nak tentukan? Nilai pemalar ni nilai apa? Nilai yang tak diberi. Itu maksud nilai pemalar. Nilai pemalar tu apa? Pemalar ni maksudnya nilai yang tak diberi. Maksudnya dia tak ada nilai tetap. Dia tak ada nilai tetap. Jadi bila kita tak nilai pemalar tu tak diberi, gantikan pemalar dengan huruf. Gantikan. Ni bukan dua ni. Gantikan pemalar dengan huruf. Okey, ni adalah nota nombor 1. Ni adalah nota nombor 1. Okey, kalau kamu pening, tengok je dulu. Nanti cikgu akan tunjuk contoh. Cikgu akan selesaikan soalan A beserta dia punya penerangan. Okey. Jadi, cikgu terus kepada nombor 2. Tips nombor 2. Apa tips nombor 2? Operasi yang terlibat. Tentukan operasi terlibat. Tentukan operasi. Operasi ada berapa operasi asas dalam matematik? 4. Pandai. Apa 4 tu? Tambah, tolak, darab, bahagi. Ya, betul. Tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, mula-mula tengok yang pertama. Ini soalan kita. 1 nombor ditolak dengan 8, bakinya 2. Jadi dekat sini, pemalar dia apa? Siapa boleh bagi tahu pemalar dia apa? Apa yang dia tak bagi dalam soalan ni? Apa nilai yang tak diberi? Tak tahu. Ni, 1 nombor. 1 nombor maksudnya soalan ni cakap apa tahu? Dia tak bagi tahu pun nilai nombor tu. Dia hanya mention apa? 1 nombor. Itu maksud cara cikgu tentukan dia punya pemalar. Bila soalan tu tak bagi nilai, dia tak bagi berapa. Bila dia tak bagi berapa, itu adalah pemalar. Jadi maksudnya bila kita dah tentukan pemalar, kita gantikan dia dengan huruf. 1 nombor ni, 1 nombor ni pemalar adalah 1 nombor. 1 nombor ni cikgu gantikan dia dengan huruf A. Cikgu letak A. Okey, itu yang pertama. Dekat sini cikgu dah dapat tips yang pertama, iaitu tentukan nilai pemalar. Tentukan nilai pemalar. Ni pemalar ni. Okey, pemalar tu apa? Nilai yang tak diberi. Ni kalau kamu pening ni cikgu padam tajuk ni. Tentukan pemalar sahaja. Kalau kamu takut kamu pening. Okey. Jadi pemalar tu apa? Pemalar ni adalah nilai yang tidak diberi. Nilai yang tidak diberi. Contoh nombor 1 ni. 1 nombor. Soalan tu tak bagi tahu pun nombor dia berapa. Tapi
Tapi daripada situ kita boleh tentukan itu adalah dia punya pemalah. Jadi bila cikgu dah tentukan pemalah dia adalah satu nombor. Jadi cikgu gantikan dia dengan huruf A. Tak kisah sebenarnya kamu nak gantikan huruf apa pun. A sampai Z boleh. Kamu nak bagi dia huruf Z pun boleh. Huruf B pun boleh. Tak ada masalah. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Okey, habis. Cikgu pergi kepada soalan. Silap. Cikgu pergi kepada tips nombor 2. Tentukan operasi. Daripada soalan A, cuba baca. Apa operasi dia? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Bahagi. Macam mana kita tahu bahagi? Sebab ada baki. Dia dah tunjuk kat sini. Satu nombor ditolak dengan 8. Jadi operasi dia adalah tolak. Tengok ni. Satu nombor tu apa? Cikgu dah gantikan dia dengan huruf A. A. Tolak dengan 8. Dapat bakinya adalah 2. Ini adalah persamaan linear. Ini adalah persamaan yang kita dapat daripada soalan tu. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak cari apa? Macam mana nak cari A tu? Bulan lepas sebenarnya kita ada fokus kepada cara mencari algebra persamaan linear, tapi tak apa. Nanti kalau kamu tak faham yang tu, cikgu tunjuk lagi. Tolak 8. Tolak pindah ke sebelah jadi apa? Tahu tak? Tolak, bila dia langkah kepada persamaan, dia akan jadi tambah. Jadi 2. Ni tolak 8. Dia akan jadi tambah 8. Jadi A tu apa? 2 tambah 8. Kita dapat A tu adalah 10. Okey, nanti kalau kamu rasa kamu pening yang ni, A tolak 8 sama dengan 2. Minggu depan, kan cikgu ganti kelas. Kalau kamu nak masuk 3 kelas pun cikgu okey je. Minggu depan cikgu fokuskan cara mencari nilai pemalah. Okey, iaitu nilai A. Macam mana nak cari nilai A daripada satu persamaan. Dia ada banyak. Tambah pindah sebelah jadi tolak. Tolak pindah sebelah jadi tambah. Darab bahagi. Bahagi darab. Tu nanti dulu. Jadi dekat sini. Cikgu pindahkan tolak 8. Dia akan jadi tambah 8. 2 tambah dengan 8 dapat 10. Betul ke 10? Jadi kita cuba. Kita gantikan A dengan 10. Tengok ni. Tengok ni. A tolak 8 sama dengan 2. Cikgu salin balik. A tu cikgu dapat 10. Betul ke? Cikgu gantikan 10 tolak 8 sama dengan 2. 10 tolak 8 dapat 2. Kiri dan kanan sama. Jadi jawapan dia betul. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Satu nombor. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba buat soalan B. Tak nak. Kejap. Okey, daripada soalan yang cikgu bagi, cuba buat soalan tu. Soalan yang cikgu petakkan tu. Okey, cikgu kalau siapa-siapa yang tahu boleh bagi tahu tau. Okey. Tambah pindah ke sebelah jadi apa? Siapa tahu? Tolak. Ya. Tolak pindah ke sebelah jadi Tolak. darab pindah ke sebelah jadi Bahagi. bahagi pindah ke sebelah jadi Darab. darab. Okey, itu asas. Buat dulu. Nanti cikgu ajar minggu depan. Kelas seterusnya. Okey, cuba keluarkan dulu persamaan daripada soalan ni.
Baca tips ni. Tengok macam mana cikgu selesaikan. Okey, buat dulu Okey. Bagus. Dah ada yang dapat buat. Ha. Okey, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu bagi lagi 1 minit. Lepas ni cikgu tunjukkan. Kalau kamu rasa kamu tak dapat buat, cikgu tunjukkan. Okey, bagus. Ya, betul. Ini siapa ni? Upin Ipin ni. Bagus, pandai. Ya, siapa nama ni? Emir, pandai. Bagus. Okey, cikgu ajar sebab cikgu kalau boleh nak tunjuk banyak contoh sementara kamu dengan cikgu ni. Okey, jadi boleh tengok kat depan. Cikgu tahu kadang-kadang benda ni susah sebab apa? Sebab kamu benda baru untuk kamu. Jadi untuk benda baru memang susah sikit. Dia bukan susah, dia cuma ambil masa. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar suara sikit? Tengah Ya. tengok. Okey. Okey, fokus kepada nota yang cikgu bagi ni. Nota ni kamu kena salin. Cara nak keluarkan persamaan linear. Yang pertama, tentukan pemalar. Pemalar tu apa? Nilai yang tak diberi. Maksudnya dalam soalan tu soalan tak bagi tahu apa dia punya nilai dia. Okey, jadi nombor A. Bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Hasil bahagi suatu nombor.
Maksudnya dekat A ni pemalar dia apa? Pemalar dia adalah suatu nombor. Dia tak bagi, dia tak bagi pun suatu nombor. Dia tak mention pun nombor apa. Kalau dia mention macam ni 6 dengan 12, dia terus bagi digit dia. Sekarang dia tak bagi digit dia. Jadi dia just mention suatu nombor. Kau orang cakap suatu hari nanti, kan kalau orang cakap suatu hari nanti aku balas dendam. Suatu hari nanti, suatu tu hari apa? Hari Isnin ke, Selasa ke, Rabu ke? Dia tak bagi tahu. Suatu tu adalah sesuatu yang tak jelas. Okey, habis. Jadi, dekat sini cikgu gantikan suatu nombor dengan huruf. Cikgu pilih X. Okey, ni nombor 1. Dari cikgu dapat macam mana? Cikgu dapat daripada tips yang pertama. Yang kedua, apa yang kita buat? Tentukan operasi yang terlibat. Apa operasi yang terlibat dekat soalan A ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bahagi. Bahagi. Sebab apa? Sebab soalan dah terus cakap dia dalam keadaan bahagi. Okey, tengok ni. Jadi, tengok warna biru cikgu buat. Hasil bahagi suatu nombor dengan 6. Suatu nombor bahagi dengan 6. Jadi, X bahagi dengan 6 ialah sama dengan 12. Inilah persamaan linear dia. Ini adalah persamaan linear dia. Jadi, kalau kita nak alihkan 6 tu, kamu kena faham. Kalau kita nak alihkan 6 ni dalam keadaan bahagi. Bahagi, bila pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. 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 12 darab dengan 6. Bila 12 darab dengan 6, jawapan dia adalah 72. Jadi bila kita dapat X tu sama dengan 72, kita dapatlah yang suatu nombor ni adalah 72. Boleh faham ke? Boleh. Ini adalah contoh yang pertama cikgu nak tunjuk malam ni. Okey, habis yang tak dapat tu cikgu buka soalan. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak kat cikgu? Tak ada. Okey, habis. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Biar contoh tu biar banyak. Biar kamu faham macam mana dan apa yang terlibat. Okey, kita pergi kepada soalan B. Tengok ni. Kejap Okey, tengok kat sini. Tengok cikgu ada lagi sejam, lagi setengah jam je ni. Okey. Yang pertama, kita nak keluarkan persamaan linear daripada soalan ni. Pak Cing. Pak Cing ni nama orang. Pak Cing membeli 5 batang pen. Cikgu baca sampai habis dulu. Maksudnya kita tahu dia beli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Dan sebuah buku tulisan berharga RM3. Jumlah wang yang dibayarnya ialah RM7. Okey. Okey. Tengok dekat sini. Mula-mula kita tentukan pemalar. Kita tentukan pemalar. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu daripada soalan ni apa pemalar dia? Y. Bukan. Dia punya pemalar. Yang tu dah huruf. 5 batang pen. Salah. Harga sebatang pen. Pemalar dia adalah tentang harga sebatang pen. Ini yang kamu kena tentukan mula-mula. Pemalar dia apa? Daripada soalan ni, pemalar dia adalah harga sebatang pen. Tengok ni, Pak Cing membeli 5 batang pen. Maksudnya dia dah beli 5 batang pen dengan harga Y sen sebatang. Dia tak bagi tahu sebatang tu berapa sen.
Jelas ke? Jelas. Jadi, bila cikgu dah buat macam ni, baru cikgu tentukan huruf dia. Bila soalan dah bagi huruf, kita buatlah huruf yang soalan bagi, iaitu Y, sin. Jadi kita gantikan dia dengan huruf Y. Okey, tengok ni. Tengok ni. Lepas tu, kita cari, ini nombor 1. Cikgu dah selesaikan nombor 1. Ini nombor 1 cikgu dah selesaikan, iaitu tentukan nilai pemalas. Yang kedua, Pak Chin ni, dia beli pen. Dalam masa yang sama, dia beli buku. Dan buku. Jadi, bila cikgu cakap, Pak Chin beli pen. Kalau sebatang Y sen, kalau 5 batang, apa operasi yang terlibat? Untuk pen. Okey, contoh. Kamu boleh cikgu kalau cikgu cakap kan, cikgu beli pemadam. Cikgu beli pemadam. Tengok ayat cikgu Cikgu beli pemadam 5. Cikgu beli 5 pemadam. Kalau satu pemadam cikgu beli 20 sen, apa operasi yang terlibat untuk cikgu dapat harga 5 pemadam? Tolak. Darab. Maksudnya untuk dapat 5 pemadam, satu pemadam dah 20 sen. 20 sen darablah dengan 5. Sama juga dengan pen. Maksudnya 5 batang pen darab dengan harga dia. Harga dia apa? Y sen. Itu maksudnya. Jadi pen harga dia adalah 5Y. Jelas ke? Jelas. Okey. Bagus. Kemudian, cikgu pergi kepada buku. Harga buku, dia ada bagi harga tak untuk buku? Ada. Okey, berapa harga buku tu? RM3. RM3. Okey. Ada satu nota tambahan cikgu nak bagi. Kalau dia berkaitan, kalau soalan dia untuk ungkapan algebra ataupun persamaan linear, kamu nak buat, kamu kena samakan unit. Unit kena sama. Jadi, kalau kita punya pemalas algebra kita dalam keadaan sen, kita kena tukarkan ringgit yang lain kepada keadaan sen. Jadi, kalau dia RM3, dia berapa sen? RM3. Berapa sen? Semua pandang atas. 300 sen. 300 sen. RM3 kan 300 sen. Kalau RM1 kan 100 sen. Okey. Habis dekat situ. Dia beli pen dan buku dengan harga RM7. Sekarang ni RM7. Cikgu nak ubah dia jadi sen. Dapat berapa sen? 700 sen. 700 sen. Okey. Tengok dekat sini. Okey. Pak Chin dia beli pen. Harga pen tu adalah 5Y. Jadi persamaan kita adalah 5Y. Dia beli pen dan buku. Maksudnya bila cikgu cakap dan, apa operasi yang terlibat? Dan. Contoh. Cikgu dan Amin. Tambah. Ya, tambah. Maksudnya harga pen tambah dengan harga buku. Tu maksud dia. Jadi kalau kamu tak faham dan tu maksudnya dekat sini jumlah. Jumlah kan dia kena tambah. Okey, buku ni dia dah bagi harga dia. 300. Jadi 5Y tambah 300. 5Y ni harga pen. 300 ni harga buku. Jelas ke? Jelas. Sama dengan jumlah harga pen dan buku adalah RM7.
iaitu cikgu ubah dia kepada sen. Dapat 700. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, ada soalan tak nak tanya? Tak. Ada. Okey. Untuk penyelesaian algebra. Untuk penyelesaian tambah, pindah ke sebelah dia jadi Tolak. tolak. Kemudian 700 tolak 300. Kita akan dapat 400. 400. 5Y bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah dia dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi Bahagi. bahagi. 400 bahagi dengan 5 kita dapat berapa? 80. 80. Jadi dekat sini kita faham apa benda? Y ni apa Y ni? Harga pen. Harga sebatang pen. Jadi dekat sini kita dapat apa? Sebatang pen harga dia adalah 80 sen. Tengok tu. Okey. Okey, cikgu terangkan balik daripada awal. Macam cikgu cakap, bila kita nak keluarkan persamaan ni, cikgu hanya boleh bagi tips. Yang keluarkan nanti kamu. Okey. Jadi tengok kat sini. Pak Chin dia beli 5 batang pen. Dan harga pen tu adalah Y sen sebatang. Jadi pemalas dekat sini dia tak bagi tahu apa tahu. Soalan ni tak bagi tahu apa tahu. Harga sebatang pen tu. Jadi pemalas dia cikgu terus tulis. Pemalas dia adalah harga sebatang pen. Baru cikgu gantikan dengan huruf. Cikgu tak terus cakap dia Y. Sebab apa? Cikgu tak tahu Y tu stand untuk apa. Boleh faham tak ayat cikgu sampai situ? Sampai sini boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, yang lain macam mana? Ada soalan? Okey. Kalau ada soalan tanya je. Okey, kita dah ada harga pen. Kemudian tengok kat sini. Pak Chin ni dia beli 5 batang pen dan buku. Sebab tu cikgu tunjuk kat sini. Dia beli pen dengan buku dengan harga dia RM7. Dengan harga dia RM7. Cikgu beli pen. Pak Chin tu beli pen. Berapa harga pen tu? 5 batang pen darab dengan Y. Y ni harga sebatang pen. Jadi 5 batang pen darab dengan harga sebatang pen. Jadi harga untuk pen kita dapat dia 5Y. 5Y tu stand untuk harga pen. Harga pen yang dibeli oleh Pak Chin. Boleh faham ke sampai 5Y ni? Boleh. Boleh. Okey. Tengok pula soalan yang seterusnya. Dia mention Y ni dalam keadaan sen. Jadi cikgu tukarkan buku ni harga yang dia bayar adalah RM3. Jadi RM3 tukar kepada sen dia akan dapat 300 sen. Sebab tu. Dan RM7 cikgu tukarkan dia kepada 700 sen. Jadi kita dapat apa? Persamaan jumlah yang dibayar oleh Pak Chin adalah 5Y. 5Y harga pen. Tambah 300. 300 harga buku. Sama dengan 700. 700 tu apa? Wang yang dibayar oleh Pak Chin. 700 sen. Sampai sini jelas? 5Y tambah 300 sama dengan 700. Jelas. Ada soalan tak nak tanya siapa-siapa? Okey, kalau ada soalan jangan malu-malu. Bagi je tahu cikgu. Okey, lepas tu cikgu pindahkan tambah 300 ni ke sebelah. Dia akan jadi tolak 300. 700 tolak dengan 300 dapat 400. 5Y. Huruf dengan nombor duduk sebelah-sebelah di dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 400 bahagi dengan 5 kita dapat 80. Bila kita dapat 80, kan cikgu dah bagi tahu Y ni untuk apa. Sebab tu cikgu buat macam ni. Cikgu tahu yang cikgu kira tu apa benda. Jadi Y ni yang cikgu kira tadi 80 ni apa benda? Cikgu tengok balik dekat atas. Y ni adalah harga sebatang pen. Jadi bila cikgu dapat 80, maksudnya Y ni dalam keadaan sen.
Harga sebatang pen untuk soalan ni adalah sama dengan 80 sen. Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cuba buat. Okey. Cikgu nak kamu cuba buat soalan ni. Nampak ke? Ke tak nampak? Kurang kan? Sekejap, Nampak. Okey, cuba keluarkan persamaan dia. Ni harga sekilogram ayam ni. Rujuk kepada contoh yang cikgu bagi dekat depan. Cuba buat. Siapa tak cuba dia tak faham lah. Okay, cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa. Okay. Buat satu-satu macam cikgu buat tu. Senaraikan dulu. Siapa yang rasa dia tak dapat, salin apa yang cikgu tulis dulu. Salin dulu. Salin ni. Ataupun screenshot. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit. Cikgu bagi lagi 1 minit. Okay, bagus. Ada yang dah dapat jawab. Ya, betul. Siapa OPP ni? Takif. Bagus, Takif. Takif ada kat situ ke? Nak dengar suara sikit? Ada. Bagus, Takif.
Okey, dah ada dah. Sekejap Ya, betul. Siapa nama ni? Aiman. Bagus Aiman. Okey dah, cikgu mula buat Cikgu mula buat. Okey, alhamdulillah. Ada dalam 7 orang dah try buat. Okey, jadi cikgu nak buat kat depan. Cikgu tak naklah jadikan ni sebagai contoh yang terakhir. Cikgu ada lagi satu contoh cikgu nak tunjuk. Okey. Boleh ke cikgu mula buat ni? Alamak, semua diam ni. Boleh ke? Boleh. Okey, jangan ngantuk lagi. Okey, tengok kat sini. Okey, masing-masing siapa-siapa rasa yang dia pening, siapa rasa yang dia tak faham, siapa rasa yang confused, tengok betul-betul. Sebab cikgu buat, bukannya cikgu main buat terus. Cikgu buat beserta penerangan. Cikgu jelaskan setiap apa yang cikgu buat. Okey, tengok ni. Harga sekilogram ayam ialah RMY. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM40. Mula-mula sekali cari pemalah. Apa pemalah dia dekat sini? Apa pemalah dia dekat sini adalah harga sekilogram ayam. Harga sekilogram ayam. Jadi tulis tu dulu, jangan tulis Y. Tulis tu dulu. Jadi pemalah dia, maksudnya soalan ni dia tak bagi nilai apa? Dia tak bagi nilai harga sekilo ayam. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey. Kemudian barulah kita namakan dia dengan huruf. Kita wakilkan dia dengan huruf. Kalau soalan tu tak tunjuk huruf, kita boleh pilih A sampai Z. Tapi bila soalan tu dah mention huruf Y, kamu kena wakilkan dengan huruf Y. Jadi, Y tu apa? Y tu adalah harga sekilo ayam. Sampai situ jelas? Jelas. Jelas. Okey. Sabar, jangan ngantuk lagi. Rosita membeli 5 kilogram ayam. Rosita membeli 5 kilogram ayam. Maksudnya, dia beli pula 5 kilo. 5 kilo ayam. Dia beli 5 kilo ayam. Dengan bayaran RM40. RM40. Maksudnya dekat sini jumlah bayaran dia adalah RM40. Jadi, kalau sekilo tu, dia beli 5 kilo, harga sekilo ayam adalah RMY, maksudnya, kalau kita nak tahu berapa harga dia, jumlah ayam 5 kilo darab dengan jumlah harga. Darab dengan harga per kilo. Okey, 5 darab dengan Y. Kan? Sama dengan RM40. Inilah kita punya persamaan. Dia beli 5 kilo. Yang Y tu apa? Sekilo ayam. Sekilo ayam tu berapa ringgit? Jadi 5 darab dengan Y kita dapat 5Y. 40 sama dengan 40. Pindahkan Y ke sebelah. Jadi dekat sini 40 bahagi 5. Kita dapat Y tu adalah 8. Kita tengok dekat sini. Apa yang 8 tu? 8 ni adalah harga sekilogram ayam. Jadi harga sekilogram ayam adalah sama dengan RM8. Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Jadi boleh tengok kat sini. Bila kita dah dapat harga sekilo ayam, dia beli 5 kilo. Sebab tu 5 darab dengan 8. Ini adalah cara kita nak tentukan operasi apa yang terlibat. Operasi apa yang terlibat. Bilangan darab dengan harga, dapatlah jumlah bayaran. Bilangan darab dengan harga, dapatlah jumlah bayaran. Kamu tak pakai tambah. Mana dia orang beli ayam, kilo dia tambah dengan harga sekilo. Salah. Darab dengan harga sekilo tu. Okey. Sebelum cikgu nak pergi kepada contoh yang terakhir. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Tak ada. Ada. Okey.
Last dah Ni dah last dah. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, ni dah last dah. Ni dah last dah. Cikgu nak kamu cuba buat dulu. Kejap Ni soalan tu. Kejap Bagi satu nombor perimeter keadaan M 2 kali satu nombor. Okey, last soalan untuk malam ini. Masing-masing boleh tengok. Okey. Okey, cuba buat soalan ini. Okey, tak apalah, tak payah buat. Tapi cikgu nak masing-masing cuba renungkan. Tak payah buat, renungkan. Baca soalan tu, cuba fahamkan. Sebab apa? Sebab cikgu ada lagi 10 minit je. 10 minit ni kejap je kalau dalam matematik. Cikgu buat satu soalan dah 10 minit dah. Sebab cikgu buat dengan penerangan. Cuba baca dulu. Anik boleh dengar ke suara cikgu? Boleh. Anik cuba baca Anik. Oh, ada dua Anik. Umur Harji ialah P tahun. Dia dilahirkan pada ketika ibunya berumur 34 tahun. Umur ibunya sekarang adalah 3 kali umurnya. Okey, terima kasih. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Okey, umur. Kita bercakap tentang umur sekarang ni. Kita bercakap tentang usia. Umur ni adalah usia. Siapa boleh bagi tahu cikgu apa pemala dekat sini? Umur Cuba Harji. baca. Pandai. Siapa tu jawab tu? Afika. Okey, pemala dia adalah umur Harjit. Pandai. Umur Harjit. Jadi, pemala dekat dalam soalan ni adalah tentang umur Harjit. Maksud pemala tu apa? Soalan tak mention pun apa digit dia. Soalan tak mention pun berapa umur dia. Jadi, soalan bagi tahu itu adalah pemala. Jadi, kita gantikan dengan huruf. Soalan dah bagi tak huruf? Dah. Apa huruf yang soalan bagi? P. Jadi, kita gantikan dengan P. Kalau soalan dah bagi huruf, kita gantikan dengan huruf yang soalan bagi. Okey, sampai sini jelas ke semua? Yes. Okey, bagus. Jadi maksudnya dekat sini kita pergi pula kepada umur ibu dia. Umur ibu dia. Kita baca dah statement ni, kita pergi pula. Harjit ni dilahirkan pada ibu dia berumur 34 tahun. Harjit ni dilahirkan pada ketika ibu dia berumur 34 tahun. Jadi masa Harjit tak lahir lagi, ibu dia umur berapa? Tak cukup setahun lagi. Ibu dia umur berapa? 34. Pandai. Umur ibu Harjit. Umur ibu Harjit. Tengok cara cikgu kaitkan operasi. Dia bagi 34. Lepas tu, dia dilahirkan ketika ibunya. Dia ni maksudnya Harjit. Harjit ni adalah P. Jadi, umur ibu dia adalah masa Harjit lahir, umur ibu dia 34. Sekarang ni, bila Harjit lah lahir, 34 tambah P. Apa maksud dia? Maksudnya, kalaulah Harjit tu dah sambut hari jadi yang pertama, dah sambut ulang tahun yang pertama, maksudnya umur Harjit 1 tahun. Bila umur Harjit 1 tahun, umur ibu dia berapa? 35. Ya, 35. Itu maksud statement dekat situ. Kalau umur Harjit 5 tahun, umur ibu dia berapa? 39. Ya, 39. Macam mana kita boleh tahu benda tu? Sebab kita dapat keluarkan persamaan daripada ayat ni.
Kita bercakap tentang umur Ibu Harjit. Okey, sampai situ jelas ke? Jelas. Yes. Okey. Umur Ibu Harjit ni 34 tambah P. Sekarang ni kita tak tahu nombor umur ibu dia. Umur Harjit dia yang sekarang. Okey, kita baca pula ayat yang terakhir. Umur ibunya sekarang. Maksudnya sekarang ni. Sekarang ni. Sekarang ni. Kalau daripada ayat ni, umur ibu dia bergantung pada umur Harjit. Tapi sekarang ni, sekarang ni adalah ayat yang terakhir. Umur ibunya sekarang adalah 3 kali umurnya. Maksudnya, dia bercakap pasal umur ibu dia. Umur ibu dia yang sekarang ni adalah 3 kali umurnya. 3 kali umur Harjit. 3 kali. Kali tu operasi apa? 3 kali. Kali tu apa? Operasi apa? Darab. 102. Maksudnya 3 kali darab umur Harjit. Umur Harjit tadi adalah P. 3 darab P kita dapat 3P. Ni 3P ni apa? Umur mak dia sekarang. Boleh faham ke? Boleh. Okey, kalau tak tahu, kalau ada soalan, tanya cikgu. Cikgu ulang lagi sekali. Okey, kemudian cikgu keluarkan persamaan tentang umur ibu dia. Umur ibu dia. Dua-dua persamaan yang kita dapat dekat sini adalah tentang umur ibu dia. 34 tambah P sama dengan 3P. Ini adalah persamaan daripada soalan ini. Sebab apa? Kenapa cikgu boleh samakan? Sebab persamaan pertama ni, dia cakap pasal umur ibu dia. Persamaan belah kiri ni. Dan persamaan belah kanan pun, dia bercakap juga pasal umur ibu dia. Jadi, bila dua-dua tu bercakap pasal umur ibu dia, cikgu boleh samakan. Jelas ke? Jelas. Okey. Yes. Okey. Jadi cikgu buat terus P ni tambah pindah ke sebelah. Dia akan jadi tolak. 3P tolak P. Tolak P maksudnya ada 1 dekat sini. 3 tolak 1 dapat 2P. 34 sama dengan 2P. 2 darab pindah ke sebelah. Bila darab pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. 34 bahagi 2 dapat P. 34 bahagi 2 dapat 34 bagi 2 dapat berapa? 17. 17. 17. Okey. 17 ni apa P tu? P tu apa? Umur Harjit. Ya, umur Harjit. Maksudnya umur Harjit sekarang ni. Umur Harjit yang sekarang ni adalah 17 tahun. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Sekarang kita nak kira umur ibu dia. Okey, kita nak kira umur ibu dia. Okey, kiraan pertama cikgu pakai umur ibu dia, cikgu pakai 34 tambah P. 34 tambah P. Umur Harjit sekarang adalah 17. Cikgu masukkan P 17 ke dalam P. 34 tambah 17 dapat berapa? 51. 51. Kemudian cikgu pakai pula 3P. 3 darab P. P itu umur Harjit. 3 darab dengan 17. Cuba tekan kalkulator. 3 darab 17 dapat berapa? 51. 51. Sebab itulah dekat sini cikgu boleh guna persamaan. Jawapan dekat kiri sama dengan jawapan dekat kanan. Jadi sekarang umur Harjit adalah 17 tahun dan umur ibu Harjit adalah 51 tahun. Faham tak cara cikgu terangkan ni? Faham. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Okey. Salin. Salin. Dah salin. Okey. Okey, jadi kalau
Cikgu faham kalau ada yang pening lagi ataupun confused lagi. Benda ni benda yang baru. Bila benda yang baru, nak tak nak memang dia akan ambil masa. Macam mana nak senang faham? Macam mana nak cepat faham? Buat latihan. Tapi nanti cikgu akan bagi latihan lah. Kamu akan cuba buat latihan tu, homework tu, buat je dulu. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana jalan penyelesaian dia. Jangan risau. Cikgu tolonglah mana mampu. Tapi usaha tu daripada kamu. Usaha cikgu dah habis dah. Cikgu bagi ni, cikgu bagi tu, cikgu bagi tu. Tapi kalau kamu tak usaha, sampai situ juga. Okey, jadi sekarang pun jam sudah menunjukkan pukul 10.30. Masing-masing dah mengantuk, dah lapar. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita untuk malam ni. Cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama cikgu. Okey. Cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Okey, sama-sama. Bye cikgu. Bye. Cikgu. Okey.